Yang ke-33, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dengan orang mukmin, tetapi bertegas dengan orang kafir. Orang kafir yang lawan dia, Nabi kita lawan. Tapi orang kafir yang baik yang kita, tak apa. Jangan kata semua orang kafir kita kena keras, pergi pancung dia, pergi curi barang dia. Tak, itu bukan cara Nabi. Nabi kita berjiran dengan Yahudi. Yahudi sakit, Nabi kita pergi ziarah, tidak jadi masalah. Bahkan dia dakwah lagi sebelum orang itu mati. Sempat lagi Nabi kita dakwah anak orang Yahudi masuk Islam. Bila Yahudi masuk Islam, Nabi kita keluar daripada rumah Yahudi dengan muka yang ceria. Nabi kata, alhamdulillah allazi anqazahu bi minan nar. Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak ni daripada api neraka dengan sebab aku. Kita berapa orang dah tuan-tuan, kita selamatkan manusia ni daripada api neraka. Kita dakwah dia ajak masuk Islam. Kita dakwah orang tak semaya supaya semaya. Kita dakwah orang tak tutup aurat supaya tutup aurat. Berapa banyak dah? Buatlah kerja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita nikmat yang besar. Ini sebagaimana dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni, firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tegas, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini tidak, kita dengan sama-sama kita berkasar, kita berkelahi, kita tak bagi tu, tak bagi ni. Tapi dengan orang yang bukan Islam, kita boleh jinak, boleh buat apa. Suratul Fath ayat 29. Yang ke-34, Nabi SAW bersentiasa berkeinginan tinggi untuk melihat umatnya menerima dakwah Islam. Oleh itu, Nabi SAW sangat berkasihan belas terhadap kaum mukmin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, dari kalangan manusia, dari kaum Quraisy. Ada yang baca min anfasikum, daripada orang yang terbaik di kalangan kamu. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Bila menderita, Nabi kita berat. Banyak sekali Nabi kita ni tak buat satu benda, takut disyariatkan. Nabi kita tengok orang suka semaya tarawih berjamaah, tapi Nabi kita tak keluar semaya jamaah, bimbang, takut apa? Takut difardukan semaya tarawih. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, hei umat, hei manusia semua. Amat belas kasihan lagi penyayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang mukmin. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat dianya sangat suka kepada kita kalau kita dapat beriman, ikut apa yang diajar. Yang ke-35, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua amanah dalam menyampaikan Islam kepada umatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatawalla anhum fama anta bimalum. Maksudnya, maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. Fatawalla anhum fama anta malum, Muhammad, engkau tidak dicerca. Sebab apa? Jika Nabi SAW seorang yang cuai, tidak menjalankan amanah yang sepatutnya, pastilah Allah akan mencercanya. Jadi Allah kata mu tak cerca, mana Nabi telah menjalankan tugas yang benar. Yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umatnya dengan kedudukan yang adil. Al-adlu, yang adil ni di antara para pengadil, para hakim pada hari kiamat nanti dan juga atas dunia. Ini kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengadilan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat, ada umat yang terdahulu yang mengingkari rasulnya sendiri dengan mengatakan mereka tidak menyampaikan risalah dan dakwahnya. Tengok, umat dia kata, Nabi kami tak jalan tugas dakwah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibawa nanti. Mereka inilah yang menjadi saksi bahawa semua rasul-rasul alaihimus salatu wassalam yang terdahulu telah menyampaikan amanah dan risalah Tuhannya kepada umatnya. Allahu Akbar. Kita jadi saksi kepada orang yang terdahulu. Mana kita ambil? Kita ambil daripada Nabi kata. Nabi kata oh dulu semuanya telah menjalankan tugas. Kita kata berdasarkan Nabi kita bagi tahu. Jangan kata kita saksi pelesu pula, hidup mengaku benda tak tahu. Tak. Nabi kita bagi tahu kepada kita, kita bagi tahu kepada umat yang terdahulu. Keistimewaan ini tiada bagi nabi-nabi yang lain. Macam mana nak bagi lain?
Jadi merekalah yang menjadi saksi bahawa semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu yang terdahulu telah menyampaikan amanah dan risalah Tuhannya kepada umatnya. Keistimewaan ini tiada bagi nabi-nabi yang lain. Nabi lain bukan sekat tak ada istimewa ni, nyop berkelahi pula dengan umat dia sendiri yang mengatakan nabi mereka tak menjalankan tugas. Yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan untuk memelihara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesat kesemuanya. Jadi semua umat ini tidak akan sesat seluruhnya. Akan ada yang sesat. Orang-orang yang mengikut pengikut sesat yang disebut dalam kitab tadi, pengikut Syiah, pengikut Khawarij, pengikut ajaran-ajaran lain yang sesat itu banyak lagi. Murji'ah lah, apa benda yang Mujassimah, Al-Musyabbihah, semua yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, semua tu ajaran sesat belaka. Kita jangan ikut mereka. Jadi orang-orang yang mentaktilkan, yang menolak seperti kumpulan Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan ni tak ada sifat contohnya, ini pun termasuk di kalangan orang yang sesat, tak boleh ikut. Macam-macam ajaran sesat atas dunia. Orang mengaku nabi semula, nabi Melayu lah, nabi Cina lah, nabi India, segala nabi yang karut semua atas dunia ni, jangan kita ikut. Tetapi Allah Ta'ala memberi jaminan untuk memelihara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari sesat kesemuanya, sama ada dalam perkara cabang, perkara furuk ataupun perkara usul. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di bawah nota kaki 42, diriwayatkan daripada Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kita bersabda, innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalah wa yadullahi ma'al jamaah. Allah Ta'ala tidak akan kumpul umat ni semua sekali sesat, tak ada. Tapi akan ada orang sesat, ada. Walaupun ada orang sesat, kita tengok pula ni, yang ke seterusnya akan ada pula orang yang membelanya. Pasti akan ada orang-orang yang bangun membela Islam ketika wujudnya kumpulan-kumpulan yang menentang dan sesat itu. Bila ada orang sesat, akan ada orang yang membela. Yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala memelihara, berjanji untuk memelihara Al-Quranul Karim dari diselewengkan. Jika berhimpun semua umat-umat yang terdahulu dan yang terkemudian, semuanya berpakat untuk menukar, menambah atau mengurang Al-Quran walaupun sepatah ayat, semuanya mereka tidak akan mampu melakukannya. Berbeza dengan kitab Taurah, berbeza dengan kitab Injil yang telah diubah dengan begitu mudah dan meluasnya. Ini kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengoklah kitab-kitab lain hari ni, Injil ke Taurat ke, berapa puluh jenis, tak tahulah ada jenis. Tapi Quran satu je. Mungkin tuan-tuan akan tanya, ustaz, saya heran juga, kenapa ada resam Osmani, resam Majid apa? Itu tulisan je, tulisannya. Asalnya tulisan ni resam Osmani yang ditulis di zaman Sayyidina Osman. Waktu Sayyidina Osman kumpul Al-Quran, maka Quran-Quran lain, tulisan lain itu semua telah dihapuskan, telah dibakar. Osman nak jadikan Quran satu. Tapi bila mari orang kemudian ni, Quran ni dia ikut imla, pasal dia kata orang payah baca. Mari zaman kita hari ni, yang terbaru ni pula karut lagi lebih pada tu lagi, dia tulis Quran dengan tulisan Rumi pula dah. Tulis Rumi pula. Mana boleh Rumi ni baca sad, tak ada. Jadi mari Syiratal Mustaqim jadi Sirat, jadi Syirat. Ha tak tahu ha ke ha. Monggo baca jadi Alhamdu dengan Alhamdu sama je. Tulis ikut Rumi pula dah. Jadi jangan kita sokong sangatlah usaha pihak penapis Al-Quran hari ini menekankan sangat. Quran ini mesti ditulis dengan resam Osmani. Kerana ini tulisan asal kita. Orang payah nak baca, belajarlah. Benda lain kita boleh belajar. Bahasa Jepun kita boleh belajar. Bahasa Cina yang tulis dengan macam pak betul baca. Bahasa lain yang tulis macam huruf cacing pun boleh baca tak? Ini Quran yang menjadi kewajipan kepada kita. Kenapa payah nak baca sangat? Jadi Quran ini tidak siapa yang boleh ubah